لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسوله الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قل بي قنة شيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها. واظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jagalah kamu sunat-sunat rawatib yang disyariatkan sebelum dan sesudah salat fardu. Allah SWT. Wazib ala salatil witri wadduha, dan istiqamahlah, selalulah Allah SWT mengamalkan solat witir. Solat witir ini di dalam mazhab Hanafi wajib 3 rakaat pada setiap malam. Itu mazhab Hanafi ya. Wajib 3 rakaat pada setiap malam. Dan sesiapa yang tidak solat witir sebanyak 3 rakaat paling kurang dalam satu malam, dia berdosa pada Allah SWT. Dan dia kena solat witir ini 3 rakaat ini sebelum masuknya fajar. Bila masuk saja fajar, masuk saja waktu subuh, dia belum sembahyang witir, maka waktu itu berdosalah dia. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi, kerana dalam mazhab Hanafi sembahyang witir itu wajib hukum dia. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan sembahyang yang wajib hanyalah 5 waktu sehari semalam. Witir tak termasuk solat yang wajib. Tetapi tetap kita kena mengambil berat juga solat witir ini, kerana ada pandangan daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan wajib. Dan sembahyang witir itu Allah SWT Muhammad afdalnya Allah SWT ada 2 pembahagian. Yang pertama, kalau kita yakin kita boleh bangun selepas kita tidur, itu sebelum subuh. Kalau kita yakin boleh bangun sebelum fajar, sebelum subuh, maka Allah SWT waktu itu afdal kita sembahyang witir selepas kita bangun daripada tidur, iaitu sebelum subuh. Tetapi kalau kita tak yakin boleh bangun sebelum subuh untuk sembahyang witir, maka waktu itu afdal kita sembahyang witir sebelum tidur. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu tidur sebelum kamu solat witir. Bila solatlah witir sebelum kamu tidur. Itu pesanan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi secara tafsirnya, secara terperincinya, afdal solat witir ini mengikut bagaimana keadaan kita. Kalau kita yakin boleh bangun sebelum subuh, witir itu afdal akhirkan di akhir malam. Kalau tak yakin, maka afdal kita awalkan sebelum kita tidur. Okay, selepas sembahyang isyak bolehlah kita nak sembahyang witir. Okay. Dan witir ini yang paling banyak dan afdal adalah 11 rakaat. Boleh kita nak buat 11 terus, 1 salam pun boleh.
Cumanya sebaiknya, seafdalnya solat malam hari itu mathna. 2 rakaat kita buat. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Tapi kalau kita nak buat sebelah terus satu salam, boleh, silakan, sah saja. Sebelah rakaat satu salam saja. Sudah sambung sampai 11 rakaat. Yang paling banyak buat terus. Tak ada tahiyat last sekali tahiyat. Rakaat ke-11 tu baru tahiyat akhir. Boleh? Sebelah terus. Niat saja aku solat witir 11 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Dua terus. Sambung sebelah terus. Satu tambah satu sampai. Sebelum subuh boleh, selepas insya' boleh. Selepas main insya'. Tahiyat tak ada. Tahiyat terus satu tahiyat saja. Last. Okey ya. Boleh kalau nak gabung terus sebelah. Okey ya. Paling banyak 11 rakaat. Itu paling afdal yang banyak. Tapi kalau paling sedikit yang afdal adalah 3. Paling sedikit dan afdal 3. Tapi kalau satu boleh buat juga. Tapi tak afdal untuk buat satu rakaat. Okey, surah pula. Kalau kita sembahyang 11 rakaat terus, maka setiap rakaat semua baca Fatihah dan surah lah. Dan Allah Subhanahu Muhammad, setiap 2 rakaat yang kita sembahyang witir itu terpulang pada kita untuk membaca mana-mana ayat Quran, sama ada sedikit atau banyak. Tetapi bila masuk rakaat yang ke Allah Subhanahu Muhammad 3 sebelum tu, berapa? Rakaat ke 9, 10, 11. Masuk saja rakaat 9, 3 yang terakhir itu disunnahkan kita membaca surah Al-A'la. Lepas itu yang ke-10 surah Al-Kafirun, yang ke-11 surah, iaitu 3 qul. Okey ya. Ataupun kalau kita nak buat 3 saja rakaat, maka rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga 3 qul. Okey ya. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi yang dua sebelum tu, yang sebelum 3 last tu, yang tu terpulang nak baca ayat mana pun, sama ada sedikit atau banyak, ikut kita. Okey ya. 3 tak ada tahiyat awal. 3 terus satu tahiyat saja. Kalau nak buat 3 rakaat terus, buat 3 terus macam sembahyang maghrib, tapi tak ada tahiyat awal, terus tahiyat akhir saja. Okey ya. Cumanya afdalnya, cuma yang paling afdalnya adalah kita sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu paling afdal. Dan dia pun mudah ingat kan, dan pergerakan kita pun lebih banyak, itu lebih afdal dan lebih banyak pahala lah. Okey ya. Terpulang pada kita nak buat macam mana solat duha. Okey. Solat duha pula, solat witir, sunat witir. Okey ya. Dan selepas kita sembahyang witir, bacalah zikir sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang witir, Nabi akan baca 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Nabi akan baca 3 kali selepas sembahyang witir. Subhanal Malikil Quddus. Betul, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Itu doa dan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang witir. Bagi salam witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada juga ulama mengatakan sunnah kita sugi dulu. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sugi. Satu, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Okey tu Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Okey ya. Yang tu zikir selepas sembahyang witir. Okey ya. Rasulullah Muhammad. Okey, itu sembahyang witir Rasulullah Muhammad. Dan bagi orang yang terlupa nak sembahyang, terlajak waktu, dia boleh qadakkan pada siang hari sembahyang witir. Boleh qada, boleh qada. Okey.
Jadi Imam Abdullah bin Al-Haddad menganjurkan kepada mereka yang nak menjadi murid, yang nak dekat dengan Allah SWT, untuk istiqamah semayang witir. Semayang witir ini juga bagus untuk orang lelaki. Kata ulama, semayang witir itu dia dapat boleh menguatkan kelakian. Kelakian orang suami isteri tu boleh kuat tu dengan kita semayang witir. Tak perlu ubat-ubat lah. Semayang witir baca elok, insyaAllah. Okay, Kalau kita tak mampu semayang berdiri, semayanglah duduk. Tak menjadi masalah apa. Sunat boleh duduk terus. Boleh duduk terus. Ataupun duduk pun tak mampu, kita mengiring ke belah kiblat macam tu, ngiring. Kan macam orang mati tu mengiring. Macam tu Allah senang amat. Janji kita buat. Kalau tak larat berdiri, duduk. Yang penting kita semayang witir. Usahakan semayang witir. Okey. Terus Allah senang amat. Dan wadduha, dan semayang duha. Okey, Allah senang amat. Okey, yang kedua, seorang murid itu hendaklah dia wawazib ala salatil witri wa duha, semayang duha. Duha pula waktunya bila? Waktu duha ini waktu mana matahari telah terbit sekadar segalah. Itu lebih kurang 14 minit, 12 ke 14 minit macam tu lebih kurang selepas terbit matahari. Dah masuk waktu duha. Tapi ada pandangan mengatakan waktu tu waktu isyraq. Solat sunat isyraq waktu tu. Ini khilaf saja ulama. Boleh saja kita nak gabungkan terus semayang duha dan juga semayang isyraq, boleh. Allah, dua-dua niat sekali boleh, tidak menjadi masalah apa-apa. Okey Dan akhir semayang duha itu bila masuknya waktu zuhur, habislah semayang duha. Tetapi sebelum masuk zuhur itu dia panggil waktu zawal, waktu yang matahari itu duduk tengah-tengah langit. Waktu itu kita dilarang semayang. Dan waktu zawal atau waktu matahari duduk tengah langit itu waktunya sat saja. Hanya berapa, mungkin 30 saat, 40 saat, wallahu alam. Tetapi ada ulama berhati-hati mengatakan 5 minit ke 10 minit sebelum masuk waktu zuhur kita tak boleh solat dah. Boleh berhati-hatilah. Maksudnya 14 minit, 12 dan 14 minit selepas terbit matahari sehinggalah 5 minit ataupun 10 minit sebelum masuknya waktu zuhur, itulah waktu duha. Panjang waktu duha ni, panjang waktu time untuk semayang duha. Tapi kita semayang tak? Kita kena usahakan untuk semayang duha. Okey, 12 tengah hari boleh semayang duha lagi. Okey, 1 tengah hari boleh semayang duha lagi. Allah senang amat. Lah ni 1:30 kan zuhur, 1 suku boleh semayang duha lagi. Pukul 10 pagi boleh semayang duha lagi. Tetapi semayang duha itu yang paling afdal disebut oleh fuqaha adalah 1/4 daripada siang. Okey 1/4 daripada siang. Maksudnya apa? Kalau siang itu kita pecahkan kepada 4 bahagian, 1/4 lah. Itu yang paling afdal. Dan Allah SWT Muhammad, dan 1/4 siang ni waktunya bila? Disebut dalam hadis Nabi SAW, waktu duha itu yang paling afdal adalah ketika mana seekor anak unta itu yang duduk tidur tepi ibu dia tu, bila dia kena terik hangat dan haba matahari di waktu pagi, dia pun mula bangun. Kenapa? Dia dah rasa panasnya matahari. Maksudnya apa? Waktu duha yang paling afdal kita semayang adalah waktu time bila matahari tu terbit. Dia terbit, dia naik, lepas tu sekejap akan rasa macam panas. Mula rasa panas. Mula-mula kan tak rasa panas. Tak rasa panas, tak rasa apa kan. Terbit awal tu. Dia naik lagi. Sampai dia akan rasa macam pedih-pedih kulit kita. Waktu itulah yang paling afdal untuk semayang duha. Dia panggil 1/4 daripada siang. Kata ulama lebih kurang pukul 8 macam tu, 8.30. 8.30 macam tu lah. 8.30 macam tu lah. 8.30 lah lebih kurang, atau mungkin 9. Tu time yang paling afdal untuk semayang duha. Siapa semayang duha waktu tu, pahala dia lebih lah, sebab dia afdal waktu tu. Sunnahnya waktu tu, Nabi SAW semayang waktu tu. Boleh saja nak semayang duha ke 1 tengah hari pun, ke 12 pun boleh. Tetapi yang paling afdal adalah 1/4 daripada siang, iaitu
sekadar sekira-kira waktu mana matahari tu naik, kita dah mula rasa haba matahari. Itu disebut dalam kitab. Okey. Itu sembahyang duha. Dan sembahyang duha paling banyak adalah 12 rakaat. Paling afdal adalah 8 rakaat, kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan duha sebanyak 8 rakaat. Okey ya, Nabi setiap hari Nabi sembahyang duha 8 rakaat. Tapi kalau siapa nak buat banyak, paling banyak adalah 12 rakaat duha. Okey ya. Kalau buat lebih pada tu dia panggil sunat mutlak lah, ataupun sunat hajat kalau nak buat sunat-sunat yang lain. Okey ya. Dan itu juga pandangan Al-Imam Ibn Hajar dan juga Al-Imam Syekh Ramli ya. Allah subhanahu. Imam Ibn Hajar kata solat duha 8 rakaat paling afdal. Imam Ramli pun kata paling afdal 8 rakaat. Cuma yang paling banyak itu ada khilaf. Ada mengatakan 8 paling banyak, ada mengatakan 12 yang paling banyak. Siapa nak buat sembahyang duha, paling banyak adalah 12 rakaat. Okey ya. Tapi untuk kita latih diri seperti mana Al-Imam Allah Subhanahu Muhammad, seperti mana Al-Imam Allah Subhanahu Muhammad, Imam Haddad anjurkan ni, Allah Subhanahu Muhammad, Allah Subhanahu Muhammad, kita mulakanlah dulu dengan 2 rakaat. Buat dulu 2 rakaat. Nabi SAW sembahyang duha 8 rakaat. Bolehkah kita nak buat 8 terus? Ya boleh, itu afdal. Tetapi bagi orang yang nak latih diri dia untuk ibadah pada Allah, lebih baik dia mula dengan sedikit dulu. Sebab takut dia mula dengan banyak terus nanti dia boring, nanti dia cepat letih. Maka mula dengan sedikit-sedikit dulu. Mudah-mudahan dengan sedikit lama-lama kita semakin kuat dan semakin istiqamah insya-Allah. Okey ya. Macam tu. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu sembahyang duha. Mula dengan 2 rakaat. Tetapi sebaiknya kalau kita boleh buat 8 rakaat pun bagus juga. 8. Buat 4 dulu. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis qudsi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, Allah Subhanahu wa taala, solatlah di awal pagi engkau sebanyak 4 rakaat sunat. Solatlah di awal pagi engkau sebanyak 4 rakaat. Awal pagi sembahyang 4 rakaat sunat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan cukupkan akhir siang kau. Awal siang kita solat 4 rakaat, akhir siang kita Allah akan cukupkan rezeki kita, cukupkan keperluan kita. Maksudnya ni riwayat Tirmizi, siapa yang sembahyang duha sebanyak 4 rakaat di awal pagi, kelebihan dia apa? Hari itu keperluan dia cukup semuanya. Kalau nak kurang pun sembahyang 4 lah kalau boleh. 4. Sembahyang 4 rakaat. Kalau nak mudah buat 4 rakaat 1 salam, senang saja. Buat 4 rakaat 1 salam. Okey. 4 rakaat 1 salam boleh? 8 rakaat 1 salam pun boleh? 8 terus 1 salam pun boleh? Tapi kalau kita nak latih diri ni 8 takut berat, kita buat 4 dulu setiap hari. Setiap hari pastikan kita sembahyang duha sebanyak 4 rakaat. Dan Allah Subhanahu Muhammad, 4 rakaat itu Allah Subhanahu Muhammad, 4 rakaat itu kita boleh buat 1 salam, ataupun nak buat 2 itu lebih afdal kerana lebih banyak pergerakan kita, lebih banyak yang kita itu kalau kita nak buat 4 boleh saja. Okey ya. Dan di antara kelebihan sembahyang duha disebut di dalam athar sahabah, la faqra ma'ad duha, la faqra ma'ad duha. Maksudnya apa? Tidak ada kefakiran bersama duha. Maksudnya siapa yang sembahyang duha dia tidak akan fakir. Siapa sembahyang duha dia tidak akan fakir. La faqra ma'ad duha. Bahkan orang yang sembahyang duha ini Allah akan tunaikan hajat dia, Allah akan luaskan rezeki dia, Allah akan banyakkan rezeki dia, Allah akan beri keluasan pada dia sembahyang duha. Bahkan di antara kelebihan-kelebihan sembahyang duha adalah disebut oleh ahlul ma'rifah, iaitu wali-wali Allah yang arifin, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, para arifin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, di antara kelebihan sembahyang duha ini, Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuatan cahaya pada orang itu. Siapa yang setiap hari dia istiqamah sembahyang duha, tak tinggal, Allah akan kurniakan kepada dia kekuatan cahaya. Dan kekuatan cahaya yang Allah bagi kepada dia, cahaya duha itu, cahaya itu akan menyebabkan syaitan takut.
Cahaya itu menyebabkan syaitan takut pada dia. Cahaya itu menyebabkan syaitan tidak dapat kuasai dia. Bahkan syaitan sangat takut kepada orang yang sembahyang duha. Kenapa? Nafas orang yang salat duha kalau terkena syaitan, syaitan akan jatuh tersungkur dan mati. Ini disebut oleh ahlul ma'rifah, para arifin billah. Mereka dapat keistimewaan mengetahui kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pada mereka hasil daripada istiqamah mereka dalam melakukan solat duha. Allah kurniakan keistimewaan, Allah buka kepada mereka, Allah tunjuk kepada mereka kelebihan-kelebihan yang istimewa. Di antara kelebihan istimewa yang dilihat oleh para awliya salihin, orang yang kasyaf, iaitu orang yang sembahyang duha, nafas dia itu dapat memudaratkan syaitan. Nafas dia boleh membunuh syaitan. Kalau syaitan bau nafas orang yang sembahyang duha istiqamah, syaitan akan tersungkur, jatuh dan mati. Bahkan syaitan tak dapat nak kuasai orang yang istiqamah solat duha. Allahumma salli Muhammad. Satu hari diceritakan oleh Habib Umar, satu hari Allahumma salli Muhammad, ada seorang duduk dalam masjid. Dia duduk dalam masjid, Allahumma salli Muhammad. Dia tengok ada seorang tengah solat, seorang lagi tengah tidur. Seorang tengah solat, seorang lagi tengah tidur. Waktu itu syaitan dia cuba nak masuk dalam masjid untuk rosakkan solat orang yang tengah solat ni. Nak bisikkan riak, nak bagi dia ingat macam-macam supaya hilang khusyuk dia. Tetapi bila syaitan nak masuk saja, syaitan terperasan orang yang tengah tidur itu adalah orang yang istiqamah sembahyang duha. Dan syaitan tak berani, kenapa? Kalau dia masuk juga masjid, nafas orang yang sembahyang duha dalam masjid itu akan menyebabkan syaitan terbakar, mati. Nafas orang yang sembahyang duha dapat bakar syaitan. Akhirnya syaitan tak jadi, syaitan tak jadi masuk rosakkan dan hasut kacau sembahyang orang yang sembahyang dalam masjid itu. Kenapa? Berkat orang yang tidur. Kenapa? Orang yang tidur itu orang yang istiqamah salat duha. Maksudnya apa? Orang tu kalau solat duha istiqamah, kalau duduk dalam satu tempat, syaitan tak boleh masuk. Kenapa? Nafas dia dapat membakar syaitan. Itu disebut oleh Habib Umar waktu mana menceritakan tentang solat duha itu boleh menyebabkan kita dipelihara oleh syaitan, bahkan akan menakutkan syaitan, dapat membakar syaitan. Okay, ya? Kelebihan solat duha. Sebab itu jangan tinggalkan solat duha, penuh dengan rahsia dan juga kelebihan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi tak nak tinggal sembahyang duha, ada kelebihan dia, ada keistimewaan dia. Okey. Allah sallallahu Muhammad. Dan sembahyang duha juga, Allah sallallahu Muhammad. Dan sembahyang duha juga disebut dalam hadis dinamakan juga salat awabin. Salat awabin. Apa itu salat awabin? Awab maksudnya orang yang banyak rujuk ila Allah, orang yang banyak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu taubat kepada Allah, selalu pulang dan balik kepada Allah, itu disebut awwab. Orang yang awwab, orang yang banyak balik kepada Allah. Solat duha dinamakan juga solat awabin. Solat awabin. Ada dua solat dipanggil solat awabin. Yang pertama solat duha. Solat duha dinamakan juga solat awabin. Yang kedua solat di antara maghrib dan isyak. Selepas kita sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat ba'dah maghrib, solat sunat selepas maghrib. Lepas itu kita akan sembahyang 6 rakaat awabin. 6 rakaat waktu mana kita sembahyang di antara maghrib dan isyak disebut solat awabin. Macam tu juga sembahyang duha. Sembahyang duha pun dinamakan solat awabin. Itu dinamakan oleh Nabi SAW hadis. Sebab apa solat duha dan juga solat di antara maghrib dan isyak dinamakan solat awabin? Kerana dua waktu ini, kata ulama, orang sangat lalai kepada Allah SWT. Waktu duha orang banyak lalai, orang banyak sibuk dengan kerja itu ini dan sebagainya. Ada orang yang tidur, ada orang dan sebagainya lah. Ada waktu tu orang habiskan masa dia dengan makan, dengan minum. Waktu duha, waktu main, waktu duha ni waktu orang main. Dan waktu maghrib dan di antara maghrib dan isyak pun waktu orang lalai juga. Siapa yang isikan dua waktu ini dengan semayang, semayang itu disebut semayang yang awabin. Solat awabin. Solat orang yang balik pada Allah, orang yang banyak balik pada Allah, orang yang banyak taubat pada Allah.
Kenapa? Di time orang lari pada Allah, mereka mendekatkan diri pada Allah, itu disebut awabin, solat awabin. Okey, itu dua waktu solat awabin. Solat duha juga dinamakan solat awabin. Dan orang yang sembahyang duha dan juga sembahyang sunat awabin, mereka termasuk orang yang banyak balik pada Allah, yang banyak bertaubat pada Allah, orang yang dicintai oleh Allah SWT. Senang? Lepas ba'diyah maghrib kita buat 2 rakaat niat solat sunat awabin. Sunat awabin. Okey. Dan boleh juga waktu mana kita sembahyang duha ini kita Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Nak cerita apa? Hilang pula. Okey. Selepas kita sembahyang duha, Allah sallallahu Muhammad. Selepas kita sembahyang duha, boleh juga sembahyang duha ini kita gabungkan dengan niat-niat sunat-sunat yang lain. Di Hadramut, di Kota Tarim, orang Hadramut, para ulama di sana, kalau sembahyang duha dia akan niatkan sekali dengan sembahyang istiqarah dan juga sembahyang hajat, ataupun sembahyang taubat, sekali timang taubat. Niat saja aku sembahyang duha dan taubat dan istiqarah dan hajat. Allahu Akbar. Boleh gabungkan niat-niat lah, boleh gabungkan dalam sembahyang duha kita. Lebih untunglah gabung niat. Kita nak awal pagi kita telah sembahyang hajat, dan awal pagi kita telah sembahyang istiqarah, supaya hari itu kerja kita dan malam itu Allah bagi ketentuan yang terbaik untuk kita. Allah bertunjuk pada kita, Allah tunaikan hajat kita. Allah SWT. Dia sembahyang duha ini, Allah SWT, kalau kita boleh banyak baca Al-Quran dalam dia, bagus sekali. Allah SWT. Para wanita di Kota Tarim, kalau sembahyang duha dia akan baca dalam sembahyang duha itu sebanyak 8 juzuk Quran. Itu wanita di Kota Tarim. Sembahyang 8 rakaat duha, setiap rakaat 1 juzuk Quran. Itu wanita-wanita di Kota Tarim. Wanita-wanita di Kota Tarim. Okey, Allah SWT. Allah SWT. Bagi kita orang yang tak mampu untuk baca sampai 8 juzuk, baca sajalah surah-surah yang kita mampu untuk baca. Dan boleh juga disunatkan juga kita baca pada rakaat pertama surah Fatihah. Lepas tu kita baca surah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Pada rakaat kedua kita baca surah Al-Fatihah dan surah Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah senang baca surah Ad-Duha. Sunatkan macam tu. Kalau kita tak mampu, baca saja surah-surah yang kita mampu. Yang penting kita usahalah untuk sembahyang witir, untuk sembahyang duha jangan tinggal, ya, supaya Allah pelihara kita daripada syaitan, supaya Allah murahkan rezeki kita, rezeki zahir dan batin, supaya Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu kembali, itu hamba yang soleh. Okey, ya. Dan selepas sembahyang duha kita boleh juga amalkan zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, dalam satu majlis Nabi suka membaca zikir Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada riwayat hadis Nabi baca zikir ini dalam satu majlis 4 kali, ada 5 kali, ada sampai Nabi baca 100 kali dalam satu majlis. Nabi suka membaca doa ini, zikir ini, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan zikir ini diamalkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Zikir dan doa ini diamalkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad selepas sembahyang duha sebanyak 40 kali. Lepas kita sembahyang duha, bacalah Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali. Dan ingat tu, Rabbi ighfirli, ya Allah tuampunkan aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wa tub alayya, ya Allah kurniakanlah taubat pada aku, innaka, sesungguhnya engkau, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau wahai Allah at-tawwab. Allah semua. Betul, at-tawwab banyak mengampunkan Allah hamba-hambanya, ar-rahim, dan juga maha pengasih. Itu kita baca sebanyak 40 kali selepas sembahyang duha, insya-Allah. Zikir ini banyak kelebihannya,
Banyak keberkatan yang kita akan dapat insya-Allah amalkan. Itu disebut oleh itu diamalkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Okey ya. Lepas itu barulah kita baca dengan bacaan kita baca doa duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka ismatuka wa azamatuka bacalah sampai habis. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kalau boleh kita tambah lagi, Allahumma in kana rizqi wa ahbabi, tambah wa ahbabi. Apa maksud dia? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kita baca macam tu kan. Kalau boleh tambah Allahumma in kana rizqi fis sama', Allahumma in kana rizqi wa ahbabi, tambah wa ahbabi fis sama'i fa anzilhu. Apa maksud kita tambah wa ahbabi? Kalau yang kita dah baca Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, maksudnya apa? Ya Allah, jika rezekiku ada di langit sana, fa anzilhu, turunkan dia. Tapi kita tambah dengan wa ahbabi. Maksudnya apa? Allahumma in kana rizqi wa ahbabi. Maksudnya apa? Ya Allah, jika rezeki aku dan juga rezeki orang-orang yang aku kasih ada di langit, turunkan. Jika ada di bumi, keluarkan. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, faqarribhu. Wa in kana qalilan, jika sedikit, fa'akthirhu. Jika sedikit, maka tambahlah. Allah SWT. Jadi tambah dengan wa ahbabi. Iaitu kita nak rezeki kita dan rezeki orang-orang yang kita kasih, mak ayah kita, guru kita, kawan kita, jiran kita, semua kaum muslimin. Kita nak rezeki orang lain pun Allah SWT bertambah juga. Boleh kejap kita tambah? Nah, macam tu Allahumma in kana rizqi wa ahbabi ataupun wal muslimin. Allahumma in kana rizqi wa ahbabi, tambah dengan wa ahbabi. Itu orang yang kita kasih, kita nak rezeki mereka pun ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bukan hanya rezeki kita bertambah, tapi orang yang kita kasih. Macam tu Itu tanda kita menghargai orang yang kita kasih. Kita minta mereka pun banyak rezeki juga. Okey, boleh amal macam tu Okey, selesai dah sembahyang duha. Jadi sembahyang duha, sembahyanglah duha, Allah SWT. Wa ahya'i ma bainal isya'ain. Dan bagi murid itu, hendaklah dia juga menghidupkan waktu antara maghrib dan isyak. Isya'ain, waktu maghrib dan isyak. Di antara waktu maghrib dan isyak, hidupkan, kata Imam Haddad. Hidupkan dengan apa? Majlis ilmu, dengan baca rotib, dengan baca zikir, dengan munajat, dengan iktikaf di masjid. Buatlah apa saja yang penting di antara maghrib dan isyak. Jangan kosongkan dengan perkara yang lara ataupun perkara yang tidak berfaedah. Ada seorang daripada salaf, ulama salaf kata dia, lebih baik muka aku ini dicop dengan api daripada aku ini bercakap dengan perkara yang sia-sia di antara maghrib dan isyak. Maksudnya apa? Muka kena cop dengan api, terbakar, itu lebih baik daripada cakap benda yang kosong di antara maghrib dan isyak. Maksudnya apa? Cakap benda yang kosong di antara maghrib dan isyak itu lebih bahaya daripada api kena dekat muka kita, membakar muka kita. Kenapa? Kerana kita termasuk orang menyia-nyiakan waktu yang sangat afdal, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat banyak anugerah Allah, itu di antara maghrib dan isyak. Itu hidupkanlah waktu di antara maghrib dan isyak. Musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka tengok orang Islam pergi waktu maghrib di masjid, balik selepas isyak, mereka akan takut dan gerun. Kenapa? Itu tanda umat Islam sangat kuat iman mereka dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mereka mengisi waktu yang sangat afdal, sangat hebat itu, waktu yang sangat mulia itu dengan ibadah kepada Allah. Rohani kita pun kuat baik dan juga cepat untuk dijana kalau kita zikir di antara maghrib dan isyak. Tu time yang paling berkesan hati kita untuk berzikir, untuk mengaji. Fresh, bahkan hati kita mudah untuk terbuka pada time ini di antara maghrib dan isyak. Sebab tu Nabi dan para sahabat menghidupkan di antara maghrib dan isyak. Time ni kena jaga. Okey ya.
Jangan kita buat benda sia-sia time ni. Allah SWT isikan dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sikit lagi. Allah SWT. Wa kun syadidal hirsi ala amarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i. Imam Haddad, jadilah orang yang sangat ingin memakmurkan waktu sesudah salat subuh sehingga terbit matahari. Kamu ni kena jadi orang yang sangat train, sangat-sangat menjaga Allah SWT. Menjaga apa ni? Waktu di antara waktu subuh sehinggalah terbit matahari. Betul-betul jaga, betul-betul. Allah SWT. Allah SWT. Inginkan untuk memakmurkan waktu ni. Sedang kita kena ada semangat yang kuat, keinginan yang kuat untuk memakmurkan waktu, untuk mengisi waktu ketika mana, waktu mana ni? Waktu subuh sehinggalah terbit matahari. Jangan tidur waktu ni. Waktu ni jangan buat benda sia-sia. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran atau apa saja. Yang penting kita sembahyang subuh sebelum terbit matahari, kita isi waktu tu dengan zikir. Kamu kena sungguh-sungguh jaga waktu ni, kata Imam Haddad. Wa ma ba'da salatil asri ila al-ghurubi fahadan waqtan syarifan. Dan kamu juga kena ada keinginan yang kuat, kena sangat-sangat teringin Allah SWT untuk menjaga juga waktu selepas asar, selepas sembahyang asar sehinggalah ila ghurubi, sehinggalah terbenam matahari pada waktu asar itu, masuk waktu maghrib. Fahadan, kedua-dua ini, waqtan, dua waktu, syarifan, yang sangat mulia. Dua waktu ni sangat mulia, kata Imam Haddad. Waktu apa? Yang pertama waktu subuh sehinggalah terbit matahari, jaga waktu ni. Yang kedua waktu selepas sembahyang asar sehinggalah terbenam matahari. Kata Imam Haddad, tafidhu fihima minallahi ta'ala al-amdad ala al-mutawajjihina ilaihi minal ibad. Kata Imam Haddad, Allah SWT, pada dua waktu ini, pada dua waktu yang mulia ini, dicurahkan di dalamnya anugerah-anugerah Allah bagi orang yang menghadapkan diri kepadanya. Maksudnya apa? Siapa yang menghidupkan dua waktu ini, dia akan dapat banyak anugerah Allah. Sebab anugerah Allah mencurah-curah pada time subuh sehinggalah terbit matahari, dan juga time sembahyang asar, time asar sehinggalah terbenam matahari. Sebab tu kita hidupkan roha asar. Allah SWT. Kenapa kita hidupkan roha asar? Kita mengaji selepas asar kerana kita nak dapat kelebihan yang Imam Haddad ajak kita ni. Waktu ni time hidupkan dengan mengaji, hidupkan dengan zikir, hidupkan dengan ibadah. Kerana waktu ni yang kita tengah mengaji ni, waktu asar ni, waktu yang banyak sangat-sangat kurniaan dan anugerah Allah yang mencurah-curah. InsyaAllah kita akan dapat, insyaAllah kita akan dapat. Lebih lagi orang istiqamah mengaji pada waktu ini, sama ada hadir ataupun online, InsyaAllah dia akan dapat banyak anugerah-anugerah Allah waktu ni. Dia macam berniaga juga. Kalau berniaga ada waktu-waktu yang laku, kan? Orang berniaga dia tahu mana waktu laku, mana waktu tak laku, mana waktu banyak orang, mana waktu tak banyak orang. Para awliya mereka tahu mana waktu bila kita ibadah paling banyak anugerah Allah waktu tu. Sebab itu nak beribadah kena ikut awliya, kena ikut Rasulullah, kena ikut para kekasih Allah, kerana mereka mengetahui, mereka mengalami, mereka ada pengalaman, dan mereka Allah SWT mengetahui rahsia-rahsia waktu. Rahsia-rahsia waktu dia tahu, para awliya salihin. Jadi dua waktu ini, kata Imam Haddad, paling banyak anugerah dan curahan daripada Allah SWT. Curahan anugerah Allah. Kenapa Imam Haddad kata macam ni? Kerana Imam Haddad sendiri melalui, Imam Haddad sendiri dapat, maka dia diajak kita pula. Jadi pengalaman para awliya, amalan-amalan yang diamalkan oleh para awliya sangat bermanfaat kepada kita. Mereka kongsi dengan kita. Okay, ya? Jadi kalau nak berniaga, nak untung, ada time dia. Kalau nak banyak anugerah Allah, ada time dia. Apa? Ibadah selepas subuh sehinggalah terbit matahari, dan nak ibadah selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari. Kalaupun tak boleh penuh daripada sembahyang asar sampai terbenam matahari dengan ibadah, paling kurang lepas asar tu kita ambil dah setengah jam, sejam ke, kita mengaji. InsyaAllah waktu inilah time Allah bagi anugerah daripada kita paling banyak waktu ni. Okay, ya? Macam pasal malam tu, paling banyak tu waktu mana? Pasal malam tu, maghrib. Anugerah Allah paling banyak adalah dua waktu ni. Okay, ya? Allah SWT.
Aduh. Okey, Rasulullah Muhammad. Dan kata Imam Haddad, wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzaq al-jismaniyah. Ini kelebihan Imam Haddad sebut, kelebihan kita menghidupkan waktu subuh sehinggalah terbit matahari. Apa kelebihan dia? Dalam memakmurkan waktu setelah solat subuh, kata Imam Haddad, dalam memakmurkan waktu setelah solat subuh merupakan sebab terkuat untuk menarik rezeki jasmani. Maksudnya apa? Siapa yang siapa yang dimakmurkan waktu setelah sembahyang subuh sampailah terbit matahari, maka waktu ini adalah waktu yang terkuat, asbab yang terkuat untuk menarik rezeki jasmani. Apa maksud rezeki jasmani? Duit ringgit, harta, rezeki yang zahir, kesihatan termasuk. Siapa tak tidur lepas subuh, sembahyang subuh, lepas tu berzikir sampailah terbit matahari, insya-Allah sihat. Rezeki jasmani dia dapat. Makan, minum, duit ringgit, harta, kenderaan yang elok akan Allah bagi kepada orang yang menghidupkan time ni. Dia dapat rezeki jasad, rezeki zahir dapat. Okey ya. Dan kata Imam Haddad, satu orang yang tak orang nak sihat, orang yang Rasulullah Muhammad, apa lagi, rezeki sempit, duit payah nak masuk, berniaga tak jadi, cek balik lepas subuh tidur tak? Kalau tidur, itulah sebab dia sempit rezeki. Sebab itu hidupkanlah time ini, rezeki akan banyak. Okey ya, rezeki yang jasmani, yang jasad, yang zahir. Wa fi imarati ma ba'da al-'asri khasiyatan qawiyatan li jalbil arzaq al-qalbiyah. Ini istimewa. Imam Haddad, sedangkan setelah solat asar merupakan sebab terkuat untuk menarik rezeki rohani, rezeki qalbiyah, rezeki hati. Siapa hidupkan selepas waktu asar dengan ibadah, dengan zikir, dengan mengaji, dengan balik ilmu, itu time yang paling kuat, kata Imam Haddad, sebab paling kuat untuk menarik rezeki rohani. Siapa nak rohani kuat, berzikirlah lepas asar. Siapa nak rohani kuat, hadirlah mengaji lepas asar. Siapa nak rohani kuat, isilah lepas asar itu dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rohani akan kuat, rohani akan kuat. Rohani kalau kuat, jasad kita pun kuat. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, umur 100 lebih dah pada 100 tahun umur dia. Ibadah, maksudnya tak semayang duduk tapi semayang berdiri, semayang lama. Orang tua sekarang semayang duduk tak larat, tapi dia tetap semayang kuat. Orang kata, wahai Syekh, kuatnya ibadah engkau, umur engkau dah mencecah 100 tahun, tapi ibadah puluhan rakaat. Engkau kuat dalam ibadah pada Allah, tak duduk pun, engkau berdiri, tetap berdiri kuat macam orang muda. Apa rahsia engkau? Bahkan sedikit tidur engkau, kuat ibadah engkau. Kata dia, Allah SWT, bila rohani seseorang itu kuat, bila roh seseorang itu kuat, maka jasad dia pun akan kuat. Maksudnya kekuatan rohani itu akan menguatkan jasad kita. Kekuatan rohani. Salahuddin Al-Ayyubi, waktu mana tentera dia rehat tidur pada waktu malam, esok pagi nak berperang ke jalan Allah, dia hanya pilih tentera dia yang tak cukup tidur, yang habiskan malam dengan ibadah, yang sedikit sekali tidur pada waktu malam, yang bangun tahajud. Nak ikut logik, pilih dah tentera yang paling banyak tidur dan cukup tidur, subuh baru bangun, kenapa fresh dah, cukup tidur. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi, dia pilih tentera-tentera dia yang tak cukup tidur pada waktu malam, yang hidupkan malam dengan ibadah, dengan zikir, dengan solat. Yang tu yang dia pilih, yang tak cukup tidur. Tak cukup tidur, pilih pergi perang, kan mengantuk lagi? Tak. Orang yang tidur malam sikit, orang yang berzikir pada waktu malam, bangun tahajud, itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kuat apa tu? Kuat rohani. Bila kuat rohani, jasad mereka pun akan kuat, semangat mereka akan kuat untuk berperang di jalan Allah. Macam tu. Orang itu bila kuat roh, akan kuat jasad dia, akan kuat semangat dia, akan kuat ibadah dia, akan kuat kerja dia. Kenapa? Kekuatan rohani. Okey ya. Allah SWT. Jadi siapa nak kuat rohani, nak kuat roh, nak kuat hati, nak kuat iman, dengan cepat sekali, menjana iman dengan cepat sekali, nak menjana kekuatan rohani dengan cepat,
maka hidupkanlah selepas asar dengan zikir, dengan ibadah, dengan mengaji. Ni time yang paling cepat untuk kuatkan rohani kita. Kira tak ada time ni, pada akhir zaman, kuatkan roh kita, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita dengan ibadah selepas asar, zikir selepas asar, iaitu kita Allah SWT mengaji selepas asar, rauhah. Okay, terus. Cepat sangat hati akan lembut kalau kita ibadah lepas asar. Siapa hati keras, zikirlah selepas asar. Duduk setengah jam selepas asar, zikir. Paling tak ada pun 10 minit cukup dah. Duduklah mengaji. InsyaAllah itulah time paling kuat untuk melembutkan hati kita, menguatkan hati kita, akan menghasilkan khusyuk dalam hati kita. Nak menjana dia, nak menguatkan dia adalah selepas solat asar, zikir, ngaji. Okey ya, itu kata Imam Haddad. So itu di Kota Tarim saya tengok, Kota Tarim ni dia ada majlis lepas asar. Lepas sembahyang asar mesti ada majlis zikir. Di antara zikir-zikir yang dibaca selepas asar adalah Hizib Bahar. Hari Isnin kalau di Darul Mustafa, hari Isnin baca Hizib Bahar lepas asar, lepas tu baca Burdah. Burdah. Allah SWT. Tetapi kebiasaan lepas asar dihidupkan, Kota Tarim tu dihidupkan dengan pengajian ilmu dengan rauhah asar. Di sini ada pengajian lepas asar, di sini ada pengajian lepas asar, di sini ada pengajian lepas asar. Lepas asar tu mereka nak duduk ramai-ramai berzikir ataupun mengaji. Kenapa? Sama-sama nak menjana ruh, nak kuatkan rohani, nak kuatkan iman, nak kuatkan hati. Lepas asar. Kita lepas asar buat apa? Pakai kasut terus main bola. Jangan lagi. Sebelum main bola, sebelum minta takraw, sebelum pergi sembang, sebelum duduk kedai kopi, duduk dulu berzikir pada Allah, kuatkan rohani kita, baru jumpa orang. Lepas ni kuatkan rohani, baru jumpa orang. Jangan lepas asar, lepas sembahyang asar, dia fikir dah aku nak pergi minum kopi tahun mana atau petang ni, nak sembang dengan siapa atau nak pergi main bola kat mana atau takraw kat mana atau. Buang dulu semua tu. Duduk dulu lepas asar berzikir pada Allah, mengaji dulu, kuatkan rohani, baru jumpa orang. Mudah-mudahan dengan kekuatan rohani, dengan iman yang kuat, bila kita jumpa dengan orang, orang pun tertarik untuk buat kebaikan. Kerana di diri kita ada kekuatan. Orang bila kuat, dia dapat tarik orang. Kuatkan rohani kita selepas asar. Ini time dia, ini waktu dia untuk kuatkan rohani. Okey ya. Allah SWT. Kita perbih ni, kadzalika jarrabahu arbabul basairi minal arifin al akabir. Kata Imam Haddad, begitulah hal ini, begitulah demikian ini semua telah diuji oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya dan para arifin yang agung, yang besar-besar, wali-wali Allah yang besar, para arifin yang besar, orang yang mengenal Allah SWT. Mereka telah try amalkan dua waktu ini dan telah terhasil. Maka mereka cerita pada kita, kata Imam Haddad, siapa buat dia akan rasa, siapa buat dia akan dapat. Kerana Imam Haddad kongsi kat kita macam ni, kerana telah dilalui oleh mereka, para awliya, para akabir, para arifin yang akabir, para arifin, para awliya yang besar-besar. Allah SWT. Okay, ya. Wa fil hadith, innal ladhi yaq'udu fi musallahu yadhkurullah ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizq minal ladhina yadrabu fil afaqi ani yusafiru fiha li talabil arzaq. Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang yang duduk di tempat solat lalu ia berzikir pada Allah setelah waktu subuh, setelah solat subuh, lebih cepat mendapatkan rezeki daripada mereka yang mencarinya di setiap penjuru bumi. Maksudnya berpergian untuk mencari rezeki. Orang yang duduk selepas sembahyang subuh berzikir pada Allah sampai terbenam, sampai terbit matahari, mereka akan dapat rezeki lebih cepat daripada orang yang mencari rezeki di setiap penjuru, iaitu di timur dan di barat ataupun pulang pergi kerja. Orang pergi kerja tu cari rezeki tu. Orang yang duduk berzikir lepas subuh lebih cepat dapat rezeki daripada orang yang pulang pergi kerja. Sebab itu kalau boleh kita ni sebelum pergi kerja duduk berzikir dulu baru pergi kerja. Dua-dua kita dapat. Yang pertama kita dapat rezeki yang cepat, yang kedua kita dapat keluar untuk mencari rezeki. Berganda-ganda lah rezeki akan dapat. Mudah-mudahan Allah SWT memurniakan kepada kita kekuatan zahir dan batin, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan dua waktu ini selepas subuh dan juga selepas asar dengan zikir, dengan mengaji, dengan apa saja kebaikan amal ibadah yang boleh kita laksanakan, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita ada tajaan daripada hamba Allah daripada Melaka. Hamba Allah daripada Melaka ini banyak infak kepada kita, alhamdulillah, menajar kita.
dan telah menajar kepada kita kerusi Arab ini dan juga peti ais, alhamdulillah. Yang kita perlukan peti ais pada baru ni untuk letak barang-barang untuk dapur di rumah darsa ni. Alhamdulillah dah ada, alhamdulillah telah diinfakkan. Mudah-mudahan Allah lipat kali gandakan lagi rezeki, rahmat, berkat, ilmu kepada mereka yang infak kepada kita semua, alhamdulillah. Yang kedua, Puan Nurselinda dari Singapura. Alhamdulillah, Puan Nurselinda daripada Singapura menajar kepada kita ataupun menginfakkan kepada kita kipas. Kita perlukan kipas pada baru ni, kipas tak cukup. Alhamdulillah, Puan Nurselinda daripada Singapura telah infak kepada kita kipas untuk kegunaan Allahumma salli ala Muhammad, dewan pengajian kita ini di rumah darsa. Dan juga kipas juga diinfakkan oleh Ustazah apa? Ustazah Nur Faizah kan, Ustazah apa? Cikgu Sebang Perak dulu, cikgu. Ada juga infak juga untuk membeli kipas, alhamdulillah. Mudah-mudahan sepanjang kipas ini digunakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pahala yang mengalir tidak putus-putus kepada mereka yang infak. Dan mudah-mudahan selesanya mereka yang hadir mengaji di sini dengan kipas yang baru ini, mudah-mudahan Allah beri keselesaan kepada yang infak ini di dunia dan akhirat. Allah beri keselesaan kepada dia nanti dalam kubur, di akhirat nanti, keselesaan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan infak kipas, peti ais, kerusi dan sebagainya ini, mudah-mudahan Allah jadikan mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang saleh, jadi asbab Allah tunaikan segala hajat mereka, insya-Allah. Dan Puan Roslinda daripada Singapura minta tolong Ustaz doakan agar suami Ahmad Zuhri bin Johari ditugas kembali ke Singapura dengan segera. Mudah-mudahan Allah tunaikan hajat, kabulkan hajat agar suami kepada Puan Roslinda ini untuk kembali bekerja di Singapura. Mudah-mudahan Allah selamat permudahkan segala urusannya untuk kembali ke Singapura untuk bekerja di sana. Dan Allah jadikan kerjanya semua kerja-kerja yang berkat, kerja yang penuh dengan kebaikan dan kerja penuh dengan Allah manfaat kepada keluarga dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu yang lain. Yang kedua, agar anti sembuh daripada sebarang penyakit sihir. Dan mudah-mudahan anti kita ini, Puan Roslinda ini, Allah jaganya daripada segala sihir. Mudah-mudahan Allah sembuhkannya daripada segala penyakit zahir dan batin, insya-Allah. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah hancurkan segala sihir, Allah hancurkan segala penyakit-penyakit yang mengganggunya dan juga memudaratkannya. Yang ketiga, agar anak dan anak-anak dan cucu menjadi anak soleh-solehah yang berguna kepada orang tua dan agama. Dan Allah kabulkan, Allah jadikan anak cucu zuriatnya soleh-solehah, orang berkhidmat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang ketiga, hamba Allah daripada Johor, doakan saya rezeki yang berkat, moga tajaan majlis ilmu ini saya boleh jadikan ianya sebagai wirid, sebagai warid. Mudah-mudahan Allah infak ataupun tajaan dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai wirid dan Allah datangkan warid kepada yang berniat untuk menjadikan wirid infak ataupun taja majlis ilmu ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap infaknya ini menjadi asbab diangkat darjatnya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Yang keempat, Danisha Baharum dan family dari Selangor, mohon doa untuk istiqamah dalam beribadah dan beramal, pahala buat arwah ibu ayah dan jemaah kuliah yang hadir pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat, segala niat-niat mereka yang menajar kita, yang menginfak kepada kita segala keperluan, dan Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan keperluan mereka, Allah tambahkan lagi keperluan mereka yang mencukupkan keperluan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi rahmat, berkat, ilmu, makrifah pada mereka yang menginfak dan juga menolong kita pada petang ini dan juga pada sebelum ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita untuk menghidupkan time ataupun waktu selepas subuh, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menghidupkan waktu selepas asar dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita rezeki dan juga rohani yang kuat, zahir dan batin, dan Allah kurniakan kepada kita kesihatan supaya kita terus beribadah, supaya kita dapat terus berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Fatihah. اللهم اهدنا بهداك الى بارك لك وتنفع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.